Hai, Assalamualaikum. Salam sejahtera kepada semua subscriber YouTube channel saya. Selamat datang ke YouTube saya, Samsul Aslam di mana dalam video ni, dalam YouTube channel ni, saya sharekan ilmu-ilmu percuma tentang forex trading. Alhamdulillah, rata-rata feedback yang saya dapat ni, Alhamdulillah, saya rasa bersyukurlah sebab saya dapat share, dapat memberikan korang peluang untuk belajar, korang pun belajar benda tu kan, buat bersungguh-sungguh, ada feedback yang kebanyakannya feedback yang saya dapat, Alhamdulillah, semuanya cantik-cantik, cun-cun, molek-molek lah. Okay, ramai yang cakap dah cuba dah cara trade tu senang faham apa semua, okey. So sangat-sangat terima kasih untuk yang follow, yang subscribe, yang sentiasa support saya. Okey, so dalam video ni kita nak sharekan tentang supply and demand. Okey, so satu video yang atas satu permintaan, okey, daripada follower kita juga. Okay, daripada subscriber gitu juga. Okay, so saya akan terangkan dalam video ni, okay, supply and demand. Mungkin ramai confused kat luar sana, okay, berlambak-lambak gila teknik-teknik kan. Supply and demand, SND bersepar kat luar sana. Okay, saya tak pakai yang tu semua, alright. Apa yang saya pakai, supply and demand ni sangat-sangat berbeza. Dan benda ni adalah datang daripada hasil kajian saya sendiri, okey. Saya kaji benda ni dah lama, okey, dan memang sampai ke hari ni memang saya pakai SND, tapi cara saya pakai SND ni memang sangat-sangat berbeza lah dengan orang-orang yang pakai, sebab kadang kita tengok dia trade pakai SND. Lepas tu dia trade pakai support and resistance. Jadi mana satu yang betul? SND betul ke SNR betul? Okay, dalam video ni korang akan terjawab lah semua soalan-soalan tu semua, right? So siapa-siapa yang belum lagi jadi subscriber kita boleh subscribe, okay, kepada YouTube channel kita. Ramai yang dah subscribe. Channel kita pun dari masa ke semasa tengah berkembang, okay. Alhamdulillah, lagi ramai orang nampak video kita, lagi ramailah orang akan belajar dan korang pun akan menjadi sebahagian daripada kita punya subscriber kita, okay. So kita akan terus pergi ke sedikit, ni sedikit permulaan lah kepada video kali ni, right. So saya nak buat screen sharing sekejap. Okay, alright. Okay, so kat sini kita boleh tengok. So bila kita Google kan, supply and demand forex kan, dia akan keluar macam-macam. Okay, dia ada supply zone lah, demand zone lah. Okay, lepas tu kita boleh nampak dia akan ada base, supply zone, drop. Okay, kita panggil dia base, drop base, rally, base rally. Okay, dan kita boleh nampak macam-macam. Ada yang macam ni, accumulation, demand zone, trend up, supply zone, distribution, reaccumulation kan. Okay, dan kita juga akan nampaklah dia macam ada satu chart yang pelik. Okay, dan saya tak pernah pun pakai dan saya rasa korang pun tak pernah pakai chart tu. Jadi kat sini saya tak dapat jumpa. Okay, tapi it's okay lah, right? Yang ni semua saya takkan ajar. Okay, sebab tu saya cakap video ni tentang supply and demand ni memang sangat-sangat berbeza dengan apa yang korang dah tengok. Okay, jom. Okay, supply and demand. Jadi korang kena fahamkan dulu. Tolong, dalam forex, fahamkan asas. Kalau korang belajar sesuatu, okay, kalau korang tahu, korang faham ke tak benda tu, korang cuba terangkan dekat kawan-kawan ataupun orang yang nak tahu pasal forex ni, kalau dia faham 100% apa yang korang terangkan tu, itu adalah satu yang korang dah faham. Okay, kadang orang trade ni pakai support resistance je pun, pakai ni je pun, ada pakai basic je pun kan. Tapi kalau kita pakai yang basic pun kita tak boleh buat profit. Satu persoalan yang kita kena tanya pada diri kita sendiri. Okay, apa-apa dalam forex, pertama sekali tulis ni, fahamkan konsep tu 100%. Okay, tak kisahlah support resistance ke ataupun supply and demand. So kat sini, supply and demand. Supply ialah penawaran, manakala demand adalah permintaan. Ini benda basic, bukan, kita tak masuk lagi dalam forex. Okay, kita cerita pasal supply dan juga demand. Okay, dalam forex, supply adalah sell, demand adalah buy. Okay,
Ni basic jugalah. So kita dah masuk ke dalam bidang forex sekarang. Kita dah tahu supply adalah sell, demand adalah buy. So ini saja cukup. Tak payah korang pergi deep. Equivalent apa semua tak payah pergi situ. Okay, ini saja dah cukup. SND tak sepatutnya tengok pada zone. So sila take note. SND, okay, SND tak sepatutnya tengok pada zone, tetapi harus lihat pada bentuk candlestick. Faham tak? Saya ulang balik. SND tak sepatutnya tengok pada zone. Zone jangan tengok. Ini zone demand ke? Ini zone supply ke? Jangan tengok. Tolong. Okay. Jangan tengok benda tu. Jadi benda tu mungkin boleh confusekan korang. Boleh lagi menyusahkan diri korang sendiri yang nak trade. Kenapa kita nak kena susahkan diri kita sendiri? Sebab trading ni dia adalah satu benda yang dah susah kat dunia ni. Dan kita punya teknik ni lagi menyusahkan kita punya cara kita trade. So kita tak boleh nak keluar daripada zone tu. Okay. So jangan tengok pada zone, tetapi lihat pada candlestick itu sendiri. SND dan SNR adalah dua teknik yang sangat berbeza. Jadi kalau korang dengar orang cakap SND dan SNR ni sama je apa semua, okay, dia ada satu teori yang sama, tapi dia takkan ada semuanya sama. Support dan resistance adalah support dan resistance. Supply and demand is another topic. Okay, dia adalah satu topik yang lain daripada SNR. Jadi jangan complicatedkan isu. Yang nombor 5, jangan terlalu complicatedkan pasal SND kan. Kadang aku nak tahu sangat apa pasal SND, aku nak tahu sangat kan. Tapi basicnya bagi saya ni adalah support dan resistance. Kalau kita dah tahu konsep support dan resistance, dan kalau kita dah boleh buat profit menggunakan support dan resistance, hakikatnya itu sahaja yang kita perlu dan itu sahaja wajib kita perlu. Kadang bila saya tengok kan, saya bercakap dengan student-student saya awal-awal, diorang belajar dengan saya, diorang akan cakap, saya dah belajar macam-macam teknik. Support resistance, SND, okay, pullback, breakout, apa semua. Tapi kenapa masih lagi tak boleh buat profit? Dekat situ, okay. Dan dia dah trade mungkin dalam 3 tahun, 4 tahun. Okay, tempoh yang lama. Jadi kenapa dia masih tak boleh profit? Satu je saya boleh cakap, dia complicatedkan isu. Untuk kita nak entry, kita kena mudahkan kerja. Macam saya cakap, retail trader ni, kita ni ikan bilis. Ikan bilis dalam forex. Kita punya trading ni memang dah susah. Okay? Memang dah paling susah. Struggle tu real. Kita lagi menyusahkan keadaan bila kita trade terlalu banyak sangat konsep-konsep yang kita masukkan. Ini bukan support resistance. Ini adalah supply and demand kan. Jadi, dia macam X. Okay? X. Tak selari dengan kita punya trading. So example okay. Macam kenapa saya cakap supply and demand ni kita tengok pada candlestick. Okay, so ni adalah contoh candlestick. Jangan risau, lepas ni saya akan tunjukkan dalam chart, live chart. Okay, so saya terangkan supaya korang faham dalam live chart juga. Alright, so ni adalah solid candlestick. Okay, so ni adalah solid. Kita kena trade bila ada candle-candle solid macam ni. So ni adalah bullish candle yang solid. Kita tengok ini juga bullish candle yang solid sebab dia tak ada wick kat bawah. Okay. So kita boleh nampak ni adalah bearish candle yang solid sebab dia tak ada wick kat atas. Dia junam cantik. So ni juga adalah bearish candle yang solid. Okay. So ni adalah candle-candle yang akan represent supply and demand. Okay. Sebab ini candle yang bentuknya macam ni, dia represent demand yang strong, buy yang strong. Okay, sebab demand adalah buy, supply adalah sell. So kalau candle-candle bearish yang besar macam ni, dia represent supply, bermaksud sell yang strong. Okay, so dekat kanan ni kita boleh nampak dia adalah weak candlestick. So candlestick ni akan ada macam-macam candle, beragam-ragam, berjenis-jenis candlestick setiap hari. Okay, so kita sendiri kena identify. Contoh-contoh ni memang saya boleh bagi, tapi bila dah real life, real trade, korang kena imajinasi. Ini adalah candle yang weak. Ini juga candle yang weak. Sebab kita boleh nampak body dia kecil. Kan? Ekor dia atas bawah panjang. Yang ni pun sama, body lagi kecil. Yang ni pun sama. So candle ni contoh lah. Dia banyak sebenarnya. Tapi saya tak nak complicatedkan isu macam saya cakap. Saya nak make it simple. Okay? Sebab video-video saya ni kebanyakan orang suka sebab dia senang faham. Itu yang saya cuba nak sampaikan dan itu yang saya cuba tekankan dalam setiap video saya. Okay? Sebab kadang bila kita terlalu complicatedkan satu teknik ni, trading kita boleh flop.
kadang saya nak cerita pasal support dan resistance kan. Tapi bila saya dah cerita macam-macam yang korang tak faham, dia macam complicated kan isu. Saya suka yang simple sahaja. Kalau ini, okay, adalah untuk supply and demand. Jadi kita boleh nampak, candle-candle lemah ni biasanya body dia kecil. Okay, so take note, candle-candle lemah kebiasaannya body dia kecil. Dia mungkin boleh berlaku dekat tempat kawasan pullback, dia boleh berlaku dekat kawasan support, dia boleh berlaku dekat kawasan resistance. Alright. Jadi, okay, benda-benda ni semua korang kena take note. Candlestick represent banyak info kepada kita as a trader untuk kita sama ada nak trade ataupun belum trade ataupun kita kena parking tepi dulu. Okay, sebabnya bila kita tengok candle yang lemah macam ni, kita trade ketika candle tu indecision, bermaksud dia belum ada kata putus sama ada dia nak buy ataupun sell. Tapi bila kita trade candle solid macam ni, kita dah berada dalam satu keputusan. Okay, market dah buat keputusan sebab candle dah dalam satu decision yang macam ni. Okay, so harap korang faham, right? This is a solid candle. This is a weak candle. Dia tak semestinya candlenya 100% macam ni. Okay, tapi ni adalah contoh. Tapi end of the day, body yang besar adalah represent solid candle. Weak candle adalah body yang kecil-kecil. Bermaksud body dia tak sebesar lah untuk kita nak trade. So maksudnya candle kalau macam tu kita tak boleh nak trade. Okay. So harap korang faham lah benda ni. Okay. Alright. So kita remind balik yang ni. Okay. Yang ni korang boleh take note. Jadi simplekan je benda ni. Supply and demand ni benda yang paling simple yang korang kena trade. Tapi kalau tak pakai supply and demand pun sebenarnya boleh je nak trade. Trade menggunakan support resistance. Jadi kalau korang tahu benda ni, dia adalah bonus. Sebab bila kita pandai baca candlestick kan, kita mungkin boleh dapat ilmu yang lebih lah. Okay. Ilmu yang luar biasa ataupun ilmu yang powerful untuk kita baca pasal candlestick. Okay, so saya tak akan go through back tahun berapa apa semua. Okay, ini adalah apa yang saya nampak dekat sini dan ini sahaja pun dah cukup-cukup bagus. Okay, so kita boleh tengok dekat sini. Alright, there is a resistance dekat sini. So macam mana kita tengok resistance? Kita tengok melalui kita back test. So, kita boleh nampak. Okay, ni adalah resistance. Sorry. Okay, so ini adalah kawasan resistance. Okay, so kita boleh nampak ni adalah resistance. So kita dah marking awal-awal, okay, bila price dekat bawah sini. Alright. And then, bila price menaik tu, kita boleh nampak yang, sekejap okay, kita boleh nampak di mana harga yang naik ni, dia represent satu candle yang lemah. Jadi, kita boleh nampak demand untuk buy dekat sini dah kurang. Okay, so ayatnya demand untuk buy dah berkurang. Sebab apa? Sebab candle close dalam keadaan yang lemah. Sepatutnya kalau dia kuat, demand kuat, dia dah boleh break resistance. Okay, so faham tak? Resistance is resistance. Demand is demand. Supply is supply. Support is support. Jadi kita tak boleh nak jadikan semua tu benda yang sama. Okay, dia adalah teori ataupun konsep-konsep yang berbeza. Okay, so ni adalah kawasan resistance. Kita boleh nampak demand buy cantik, tapi dah sampai resistance, candle close dalam keadaan bearish dan dia represent satu supply candle yang sangat-sangat bearish, di mana macam tadi saya tunjuk contoh tu, ini adalah solid bearish candle. Dan kita boleh nampak selepas tu candle tu drop hampir dalam 90 pips dekat sini. Okay, ataupun 80 pips lebih lah. Right, sebelum candle ni close dalam keadaan bullish. Tapi sebelum candle ni close bullish, dia akan drop. Dia drop dulu. Okay, jadi kebiasaannya bila market dah dalam 30-40 pips ni, kita dah buat profit taking. Kita tak ada hold sampai 90 pips. Sebab takkan ada siapa pun tahu dekat dunia ni yang candle tu boleh pergi sejauh mana. Itu adalah probability. Probability adalah jangkaan. Okay, so jangan complicatekan isu. Probability jangkaan. Jangkaan boleh salah. Okay, so bila kita dalam 30-40 pips, 30 pips, 27 pips pun kita dah ambil profit taking sedikit. Selebihnya kalau ada niat nak hold, kita boleh hold. Okay, and then benda yang sama dekat sini. Bila kita ada satu kawasan support. So this is a support. Okay, kita boleh nampak candle supply yang drop. Kita dah sampai satu kawasan support. Okay, kita boleh nampak supply dah berkurang.
Sebab apa? Sebab dia dah sampai support dan kita boleh nampak candle yang ni dia dah close dalam keadaan indecision ataupun kita boleh nampak lemah. Sebab kalau supply kuat, dia dah kena break support untuk dia continue drop. So kita boleh nampak supply sell tu kuat, tapi kat sini kita boleh nampak yang dia seakan-akan supply sell tu sellers dah berkurang melalui candlestick. Okay, dan kita boleh nampak dia adalah candle yang rejection. And then kita nampak satu candle yang solid bullish. So demand buy dah ada dekat sini. Cumanya biasalah, dia market ni tak selalunya perfect. Dia tak perfect macam ni. Dia akan ada masa dia macam kacau kita punya emosi. So bila kita entry buy dekat candle sini, iaitu dekat candle sini, emosi kita akan terkacau. Alamak, candle ni drop. Kena cut loss. Jangan entry lagi. Jangan, habislah kan. Lepas tu bila dia dah menaik, kita pergi buy dekat sini. Dahsyat sungguh sebab kita buy dekat resistance, belum breakout lagi. Okay, emosi main peranan penting dalam trading. Alright, so bila kita dah ada confirmation, ini confirmation kita. Okay, sebab kita boleh nampak dekat sini dah ada candle flip. Okay, ataupun candle bertukar, di mana supply dah bertukar sebab kita dah ada indecision candle weak yang sepatutnya dia bearish tapi dia close dalam keadaan bullish yang lemah. Dan kita boleh nampak ni adalah kawasan support. Okay, dan kita boleh nampak candle ni dia close dalam keadaan yang solid bullish, bermaksud demand untuk buy dah ada. So kita boleh nampak after that, okay, after that even candle ni drop pun kita boleh nampak, okay, harga dah menaik dalam 60 pips. Whether we sell ataupun we buy, konsepnya sama sahaja. Okay, kalau dekat support, dekat resistance, okay, contoh dekat resistance, di supply untuk sell tu dah ada, kita nak kena tahu, kita tengok daripada candlestick itu sendiri. Candlestick akan bagi tahu kita sebab itu adalah info. Sebab kita trade menggunakan candlestick. Kan, menggunakan candlestick, bukan kita trade menggunakan zone. Kita tengok zone adalah sebagai apa orang cakap, panduan, tetapi candlestick adalah bentuk yang paling penting untuk kita nak trade. Okay, so kalau korang tak faham kan, biasalah manusia ni memang kalau dia sekali tengok dia tak faham, tak apa, is normal. Okay, so kita tak payah nak terus faham pada kali yang pertama. Ni bukan cinta pandang pertama, okay? So kita kena tengok video ni 2-3 kali, buat nota, lepas tu kita kena gunakan apa yang kita dah belajar ni dalam trading real life, okay? Kalau kena dengan tekak kita pakai. Kalau tak, kita just pakai yang basic yang kita dah pernah buat profit ataupun kita pakai support resistance, okay? So video ni adalah kepada orang-orang yang nak tahu supply and demand tu apa kan. Jadi mungkin kalau korang yang trade nak tengok, mungkin korang pakai supply and demand cara yang salah. Bila lepas dah tengok video ni, korang boleh perbaikilah, okay? So untuk video ni itu saja daripada saya, Samsul. Okay, saya harap segala perkongsian saya ni memberi manfaat kepada korang, okay, supaya korang lebih mahir dalam bidang forex. Forex ni dia dua je, belajar dan juga pengalaman. Okay, sejauh mana kita belajar, lebih bagus bila kita dah ada pengalaman. Sebab kalau kita belajar je, kita tak ada pengalaman kan, kita tak ada apa orang cakap, visualize benda ni pernah berlaku sebelum ni, jadi kita dah tahu apa nak kita kena buat. Sebab kita kan trade berpandukan backtest, okay, apa yang berlaku pada silam, kisah silam, dan kita bawa ke future, okay. So forex trading ni dia ulang balik je. Jadi kita kena visualize apa yang terjadi supaya kita trade masa-masa akan datang. Alright. So untuk video ni itu saja. Kalau korang suka, kalau korang rasa penjelasan ni terbaik, sebelum ni saya tak pernah dapat kan. So jangan lupa untuk tinggalkan like, okay, pada video ni supaya video ni YouTube algorithm simple je. Kalau orang suka video tu akan sampai kepada ramai orang lah. So saya memang niat untuk video ni sampai kepada ramai orang supaya lebih ramai belajar benda ni secara percuma, okay? Sebab kadang saya tengok orang jual cost supply and demand ni sampai beribu-ribu, okay? Saya pernah jadi mangsa tu, okay? Saya memang cakap jujur, alright? So saya tak naklah korang jadi benda tu. So benda ni korang boleh belajar je secara percuma, simple je kan. Pakai benda ni pun dah boleh trade. Alright? So kita akan jumpa di next video. Saya tak sure next video tajuk apa. Kalau korang ada apa-apa topik yang saya nak kongsikan, so komen lah, okay? So jangan lupa subscribe, like, share. Kita akan jumpa di next video. So that's all for today.
Assalamualaikum dan salam sejahtera. Have a nice day.